إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukru lillah. Ya, pertamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan Allah, ya, atas hidayah dan taufik yang diberikan Allah kepada kita, atas semua kurniaan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang mengisafi bahawa segala-gala yang dia miliki adalah hakikatnya adalah suatu milik Allah. Dia mengisafi bahawa tiada upaya dan tiada daya bagi dirinya melainkan ianya dengan bantuan dan juga dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama kembali setelah kuliah ni tertangguh agak lama juga, sejak musim haji lagi. Kemudian ada jahal, kemudian alhamdulillah malam ni pada bulan ni kita dapat bersama balik untuk kita menyambung lagi perbincangan di dalam mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan kita masih bincang dalam surah Hud. Malam ni sambungan bermula ayat yang ke-45. Wallahu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا
منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Surah Allah. Maksudnya, dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya, yakni kepada Allah, dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, yakni kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang saleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon, yakni meminta sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi. Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah, yakni dari bahtera itu, dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Dan dalam pada itu ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan kepadanya, yakni dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya. Kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara yang ghaib yang kami wahyikan kepadamu, wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik, yakni yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat yang kita baca pada malam ini adalah sambungan ayat sebelum ini. Itulah di dalam ayat yang menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kalau kita lihat kisah ni kisah Nabi Nuh alaihi salam ini telah disebut Allah bermula daripada ayat 36. Ayat 36 dulu. Awal lagi, yang awal lagi, tuan-tuan, berarti Quran awal lagi. Daripada ayat 25, daripada ayat 25 sehinggalah ke ayat 49. Inilah ayat-ayat yang menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ni antara yang kita semua maklumlah, beliau juga digelar sebagai Abul Anbiya, itulah ayah kepada Nabi-Nabi, dan juga Abun Nas, ayah kepada manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Kerana di dalam peristiwa banjir besar yang berlaku di zaman baginda, di zaman Nabi Nuh, semua permukaan bumi ini telah ditenggelami air. Maknanya semua manusia yang ada di zaman itu semuanya telah tenggelam mati. Yang hidup, yang ada hanyalah Nabi Nuh dengan
zuriat keturunannya dengan kaumnya yang beriman, yang selamat, yang ada dalam bahtera ini sahaja. Sebab itulah dia digelar sebagai bapa manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Sebab yang berkembang biak selepas itu adalah daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana anak-anak dia yang selamat ada 4 orang. Mereka ini telah membentuk keluarga, membentuk kumpulan mereka. Ada yang pergi ke sebelah, maknanya ada yang sebelah Eropah, sebelah timur, datang ke Asia. Ini adalah keturunan daripada anak Nabi Nuh alaihi salam. Baik, dalam ayat sebelum ini diceritakan bahawa apabila datangnya banjir yang besar ni, orang yang kafir, orang yang musyrik, yang tidak beriman ini masih degil, tidak mahu beriman dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada mereka. Walaupun diberi amaran oleh Nabi Nuh bahawa banjir ini akan menjadi suatu banjir yang sangat besar yang boleh menenggelamkan semua tempat. Tapi mereka kata, bahkan dalam ayat sebelum ni diceritakan bila Nabi Nuh ni ajak anaknya sendiri supaya datang naik ke dalam bahtera, anaknya kata, tak apa, kalau air ni naik, aku naik ke tempat yang lebih tinggi. Aku akan naik ke atas gunung, atas bukit, atas gunung. Tak kalah banjir ni sampai tenggelam gunung pula pada pandangan mereka lah. Tapi ternyata banjir itu telah menenggelamkan seluruh permukaan gunung. Setinggi-tinggi gunung yang ada itu pun tenggelam dalam banjir tersebut. Ya, maka bahtera Nabi Nuh ini meluncur di atas banjir yang besar itu. Dan diceritakan dalam ayat 45 ni, dia seperti ayat ni dia cerita perkara yang sebelum itu lagi. Sebab kalau ayat sebelum ni, ayat 44, kalau dalam ayat 44 diceritakan bahawa Allah Ta'ala memerintahkan langit supaya berhenti menurunkan hujan dan memerintahkan bumi supaya menyerap balik air yang telah dikeluarkan. Maka banjir ini pun menjadi surut. Lalu bahtera Nabi Nuh ini wastawat 'alal judi, bahtera ini pun berhenti di atas satu gunung namanya Gunung Judi yang terletak di antara negeri Iraq dengan negeri Turki. Ini tempat ni, ya. Jadi dah cerita kering, dah selesai dah banjir. Tapi tiba-tiba dalam ayat 45 yang kita baca ni, Allah Ta'ala cerita balik. Di tengah-tengah tu ada satu peristiwa, ya. Semasa banjir ni, air banjir ni makin tinggi. Dan ketika mana Nabi Nuh melihat anaknya itu hampir lemas di dalam banjir yang besar, Nabi Nuh bermohon kepada Allah. Allah Ta'ala cerita, dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Jadi Nabi Nuh ni berdoa, ya Allah, anak aku ni yang tak nak beriman ini adalah dari kalangan ahli keluargaku sendiri. Ya, sebab Nabi Nuh ni minta apa? Nabi Nuh tak minta secara zahir, tak minta terus, ya Allah selamatkan anakku, tidak. Tapi Nabi Nuh ni berkata, ya Allah, anakku ini adalah dari kalangan ahli keluargaku. Kerana dan dia menyebut, dan engkau, dan bahawa janjimu itu adalah benar. Ya, sebab dalam ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan juga ahli keluarganya. Ya, begitu ya.
dah berjanji untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan ahli keluarganya. Dalam ayat yang keberapa dulu? Cuma disebut begitu ya, bahawa Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan ahli keluarganya. Tetapi tiba-tiba Nabi Nuh melihat anaknya sendiri hampir lemas di dalam banjir tersebut. Dia hilang. Dan itulah fitrah seorang bapa lah. Bila dia tengok anak tu dah nak tenggelam, nak lemah, jadi dia kalau boleh nak menyelamatkan anaknya, ahli keluarga. Dan Nabi Nuh kata, janjimu itu adalah benar ya Allah, yakni bahawa kamu ni berjanji dulu nak menyelamatkan semua ahli keluarga. Lalu Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Hei Nuh, anak kamu sudah terputus hubungan denganmu, dia bukan lagi dari kalangan ahli keluargamu. Sebab apa? Sebab dia kafir, dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan kerasulan Nabi Nuh alaihi salam, maka terputus hubungan antara dia dengan bapanya yang Nabi Nuh alaihi salam. Tuan, kalau kita bincang dalam ilmu mawar, ilmu harta pusaka lah, antara sebab yang menghalang seorang anak tidak dapat menerima pusaka daripada seorang bapa adalah ikhtilafuddin, bersalahan agama. Kalau bapanya itu Islam, anaknya kafir, maka anak tak boleh, tidak akan dapat bahagian daripada harta pusaka tinggalan bapa dia. Jadi dia terputus hubungan. Dan kalau kita lihat, yang naik bahtera Nabi Nuh ni bukan setakat anak-anak dia dan pasangan hidup masing-masing, bahkan ada juga di kalangan kaumnya yang beriman. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah Ta'ala mengiktiraf kaumnya itu juga dianggap seperti anak kepada Nabi Nuh alaihi salam, kerana yang diambil kira dalam peristiwa ini adalah ikatan keimanan mereka, ikatan akidah iman mereka kepada Allah. Itulah yang menjadikan mereka ini tergolong dari kalangan orang-orang yang dijanjikan Allah untuk diselamatkan daripada binasa di dalam banjir yang besar. Walaupun anak Nabi Nuh ini adalah anak kandung dia, tapi oleh kerana dia tidak beriman pada waktu itu, terputus hubungannya dengan Nabi Nuh disebabkan kekufurannya. Dan Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya bahawaannya bukanlah amal yang saleh, kerana dia ini tidak beriman, wahai Nuh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Kata ulama, Allah Ta'ala menegur Nabi Nuh, membetulkan Nabi Nuh alaihi salam. Tak sepatutnya engkau, wahai Nabi Nuh, memohon kepada Allah dengan permohonan yang seumpama itu. Tak sepatutnya engkau memohon kepada Allah untuk menyelamatkan orang yang telah dijanjikan Allah dengan kebinasaan jika mereka itu kufur. Tiba-tiba engkau memohon untuk diselamatkan orang yang kufur. Maka Allah Ta'ala menegur Nabi Nuh disebabkan permohonannya itu, disebabkan permintaannya itu kepada Allah, iaitulah kata-kata Nabi Nuh yang di dalamnya terkandung pengertian bahawa dia memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala menyelamatkan anaknya yang kafir
yang hampir tenggelam di dalam banjir tersebut. Baik. Jadi tidak sepatutnya Nabi Nuh doa macam sebab yang telah dijanjikan dengan kebinasaan adalah orang-orang yang kafir. Tak kira siapa dia, tak kira siapa dia. Tiba-tiba Nabi Nuh minta diselamatkan orang yang telah ditakdirkan Allah akan menerima azab, menerima kita kata suatu musibah berupa kebinasaan di dalam peristiwa ini. Kemudian Allah sebut lagi, sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana kesilapan, mana Nabi Nuh ini telah melakukan suatu kesilapan di dalam permohonannya, sehingga Allah sebut, sebenarnya aku melarangmu, aku beri peringatan kepadamu supaya kamu ini tidak tergolong dari kalangan orang-orang yang jahil, yakni orang-orang yang melakukan maksiat. Bila begitu Nabi Nuh alaihi salam dia menyedari kesilapan dia. Tengok ini sifat seorang Nabi, seorang Rasulullah. Dia bila dia nampak dia ada silap, yang mana dia menyangka bahawa doa permohonannya itu tidak salah, tak silap, tapi rupa-rupanya permohonan itu permintaan itu adalah suatu perkara yang salah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang tidak mempunyai pengetahuan, yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dia mengakui kesalahan dia, ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu kerana aku ni telah meminta sesuatu yang aku ni tak tahu. Bahawa apa yang aku minta itu suatu yang salah, yang tak sepatutnya aku minta, dan aku berlindung kepadamu daripada meminta perkara yang seumpama itu. Nabi Nuh memohon ampun kepada Allah. Sebab tu dia sebut, lepas dia kata, wa illa taghfirli, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku, jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi. Tengok tuan-tuan, ya, kalau kita lihat dalam peristiwa ini, bagaimana Nabi Nuh pun menyatakan kalau dia tidak mendapat keampunan daripada Allah dan tidak mendapat rahmat daripada Allah, nescaya dia pun akan tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi. Dah yang kalau kita ni tuan-tuan, yang bergelumang dengan dosa maksiat, dan manusia hari ini yang bergelumang dengan dosa dan maksiat, yang kita boleh lihat orang Islam di sekeliling kita pada hari ini lah, yang jauh daripada Allah, yang jauh daripada kita kata benar-benar menghayati agama Islam, syariat Islam yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bergelumang dengan macam-macam bentuk maksiat, yang kita kata hanyut dengan duniawi dan seumpamanya. Macam mana kita ni nak mendapat keampunan dan mendapat rahmat? Kalau tidak bertaubat, kalau tidak balik semula kepada Allah, tak menjadi hamba yang taat kepada Allah, tidak menjadi hamba yang benar-benar menghayati Islam, nescaya tergolonglah mereka itu dari kalangan
orang-orang yang rugi. Oh, yang rugi. Dan rugi ni apa maksud tu? Rugi di hari akhirat. Rugi di hari akhirat ni maksudnya neraka lah, tuan-tuan. Tempatnya adalah neraka. Tempatnya mereka ini akan menerima azab yang pedih, akan tergolong dari kalangan orang-orang yang akan menyesal di hari akhirat. Contoh dalam surah Al-Asr yang selalu kita baca, nanti selalu disebut wal 'asr innal insana lafi khusr, demi waktu asar sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Semua manusia, kata Allah, tak ada pengecualian, semua dalam kerugian. Baru datang ayat illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Yang tak ruginya siapa? Hanyalah orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya dan beramal dengan amal-amal yang soleh, yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Lalu disebut di antara amal soleh itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, dan pesan-memesan dengan kesabaran, pesan-pemesan dengan kebenaran. Yakni kata ulama, pesan-memesan supaya berpegang teguh, beramal dengan kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran, dengan kebenaran Islam yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pesan-memesan dengan kesabaran, supaya kita ini sabar. Dan sabar ni kata ulama ada 3. Pertama, sabar dalam mentaati Allah. Sebab dalam buat kerja taat ni pun kita kena banyak sabar. Kena banyak sabar. Sebab kalau kita lihat ni ramai orang yang tak sabar lah, yang tak datang majlis semua orang kata dia tak ada, dia tidak mampu untuk kalau kita kata sabar mana seperti memaksa dirinya untuk hadir ke rumah Allah. Dia tidak mampu menyabarkan dirinya untuk hadir ke dalam majlis-majlis ilmu yang mana daripada milih ilmu itulah insya-Allah dia akan beroleh ilmu dan hikmah, dan dia akan beroleh sesuatu yang bermanfaat, yang merupakan kita kata yang diajarkan dalam majlis ilmu ni perkara kita kata ataupun petunjuk dan juga panduan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi maksiat ni terbentang luas di depan mata dan depan kaki, di depan diri kita. Macam-macam bentuk maksiat. Jadi manusia ni hari ini terdedah kepada macam-macam bentuk maksiat. Kalau iman dia lemah, dia pula terikut dengan hawa nafsu, tipu daya syaitan pula, maka dia akan jatuh dalam maksiat. Kena sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi ujian, musibah dan seumpamanya. Kena sabar. Baik. Jadi ini kata Nabi Nuh, kalau engkau ya Allah tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari kalangan orang-orang yang rugi. Baik. Cuma di sini mungkin kalau kita lihat pada zahirnya, adakah Nabi Nuh ni buat dosa? Nah, kan kita ni bila kita bincang dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin, Nabi Rasul ni adalah maksum tak? Seorang yang maksum dipelihara daripada melakukan dosa dan kesalahan. Jadi adakah apa yang Nabi Nuh ini buat termasuk dalam perbuatan dosa, sedangkan dia seorang Nabi dan Rasul? Baik, di sana ulama ada membuat ulasan bahawa
Kalau kita lihat secara zahirnya, kalau kitalah yang berdoa dengan doa ini, adakah dikira doa kita itu sebagai satu kesalahan, dosa? Salah kita berdoa itu? Kalau ikut zahirnya, tak salah kita berdoa begitu, supaya diselamatkan, ya, diselamatkan daripada kebinasaan. Ya, tidak salah doa begitu. Ya. Cumanya di dalam kes Nabi Nuh ini disebut bahawa Nabi Nuh ini telah melakukan sesuatu, dia kata tarkul afdal, meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Ya, tarkul afdal maknanya meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Maksudnya yang afdalnya, yang lebih utamanya, Nabi Nuh tidak berdoa dengan doa ini, tapi tiba-tiba Nabi Nuh berdoa dengan doa ini. Ya, tarkul afdal ni contohnya lah tuan-tuan, sembahyang duha, sembahyang sunat duha. Wajib ke sunat ni? Wajib ke sunat sembahyang duha? Nama pun sunat duha lah, hukumnya adalah sunat. Ya, tetapi dia adalah sunat yang sangat digalakkan oleh Nabi untuk kita mengerjakannya. Sehingga ada hadis Nabi sebut tu bahawa kita ni, setiap sendi yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, ada 360 sendi ke apa, semua-semualah, sendi-sendi yang kecil, yang besar ni, semua tubuh kita ni, kata Nabi kata semuanya itu hendaklah maknanya dalam sehari itu kita ini bersedekah atas setiap sendi kita, tanda syukur kita atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Ya. Dan kata Nabi, 2 rakaat duha akan memenuhi tuntutan bersedekah atas sendi-sendi yang Allah Ta'ala beri pada kita. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita ni sakit sendi sangat, malas sembahyang duha, agak je lah. Macam tu lah, mungkin lah tak? Tak sembahyang duha lah tu. Itu yang sakit sendi tu, tak ada sedekah atas sendi-sendi. 2 rakaat itu memenuhi, maknanya boleh memenuhi tuntutan bersedekah atas setiap sendi-sendi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi tuntutan yang mana bila orang minta sembahyang duha, dia tak berdosa, tapi dia dikira panggil tarkul aula ataupun tarkul afdal, meninggalkan suatu amalan yang utama, yang afdal. Yang utamanya, yang afdalnya, kita ini mengerjakan salat sunat duha walaupun 2 rakaat setiap hari. Tapi bila kita tak buat, berdosa ke? Tak berdosa. Tak berdosa. Tetapi perkara yang sama ini, kalau dilihat dari sudut yang melakukan, yang meninggalkan perkara yang aula, yang utama, yang afdal ini adalah seorang nabi, seorang, kita kata seorang wali dan seumpamanya, maka perbuatan itu dilihat sebagai seolah-olah telah melakukan suatu maksiat. Ya. Bila yang buat ni seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang yang soleh contohnya, bila buat benda ni, maka dianggap seolah-olah dia telah melakukan suatu dosa. Sebab kalau kita ni orang awam, tak buat tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada masalah. Macam orang pergi berhenti kat R&R tu tak. Kalau orang awam kencing berdiri je di tempat buang air tu tak, kencing berdiri, orang tak kisah pun. Kalau ada seorang tu masuk pakai jubah serban tuan-tuan, kencing berdiri, apa kita tengok? Ni biar betul ni tak. Ini kita kata ini tok guru ke tok garu ni pula kita kata tak. Tak betul ni, sebab berbeza dari sudut tu kita lihat. Begitulah keadaannya. Sebab itulah walaupun kata ulama yang dibuat oleh Nabi Nuh ini dikira sebagai tarkul aula, tarkul afdal, tetapi kerana dia seorang nabi dan rasul, maka dia tetap memohon keampunan daripada Allah, dan dia beradab, dia menyatakan bahawa dia telah melakukan dosa dan kesalahan
dan dia meminta ampun dan memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah macam kisah Nabi kita Muhammad dalam kita baca sebab turun surah apa itu dan surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Abasa wa tawalla, dia yakni Nabi Muhammad telah memasamkan muka dan telah berpaling. An ja'ahul a'ma, apabila datang kepadanya seorang lelaki yang buta. Kisahnya ketika Nabi sedang berdakwah sedang bercakap, sedang beri penerangan, berkempen, mengajak berdakwah pada pembesar-pembesar Mekah ni, orang hebat, mana orang besar Mekah lah, orang berpengaruh di kalangan orang Quraisy. Nabi tengah duduk sembang, bercerita tentang Islam apa semua ni, dengan harapan bila mereka dengar, mereka ni masuk Islam, mahu terima Islam. Tiba-tiba dalam keadaan itu datang seorang buta namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang terus kata, "Hai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam." Maknanya dia pergi potong apa yang Nabi buat. Jadi Nabi pun macam tak senang lah. Nabi rasa terganggu. Nabi nampak pada wajah Nabi itu perasaannya terganggu, tidak suka dengan keadaan itu, dan Nabi berpaling. Nabi tetap juga, Nabi tak layan orang buta ni. Maka apa yang Nabi buat itu, turun ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka atau yadhakkaru fatanfa'u dhikra. Sebab Abdullah bin Maktum ni memang dia pergi tanya tu sebab dia nak tahu, dan kalaulah yang disampaikan oleh Nabi itu perkara yang benar, dia akan beriman. Begitu tujuan dia. Manakala pembesar-pembesar Quraisy ni, mereka ni saja-saja buat main kepada Nabi je. Saja mereka ni mempermain-mainkan Nabi supaya Nabi ni berceramah, bercerita, tapi sebenarnya mereka ni tak mahu beriman pun. Tak mahu beriman pun. Jadi apa yang Nabi buat itu, berpaling daripada seorang lelaki yang buta ini, dikira bukanlah termasuk perkara yang dosa, tapi tarkul aula, meninggalkan suatu yang lebih utama. Patutnya yang lebih utama Nabi layan lelaki buta ini yang memang niatnya mahu beriman, daripada melayan orang besar, orang hebat ni yang memang tidak ada niat dalam hati mereka untuk beriman, bahkan hanya untuk mempermain-mainkan Nabi, menghabiskan masa Nabi sahaja menceritakan tentang Allah dan tentang Islam. Begitu. Baik. Jadi bukan maksudnya Nabi Nuh buat dosa, bukan maksudnya Nabi Muhammad buat dosa, tapi mereka kerana kita kata perbuatan itu daripada seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang kita kata seorang yang alim, seorang wali dan seumpamanya. Kalau perbuatan itu dibuat oleh orang biasa, dianggap biasa saja, tapi bila dibuat oleh mereka, dianggap seumpama suatu kesalahan yang besar. Begitu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala cerita balik selepas apa itu, bahtera ini terdampar di puncak gunung Judi tadi. Lalu diceritakan dalam ayat 48, Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu." Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh begitu, ya. Itulah bahawa Allah Ta'ala menjanjikan dua perkara. Selepas banjir ni dah kering dah, kemudian mereka ini terdampar di atas gunung Judi ini, dan memanglah, ya, bila terdampar dalam keadaan banjir yang baru suruh, agak-agaklah kalau kita berada dalam keadaan begitu, tuan-tuan, kita ni masih lagi mengalami trauma, kita kata tak, trauma, rasa takut.
Macam kalau orang tu duduk tepi sungai lah, kalau dia pernah banjir teruk sampai tenggelam, tinggal bumbung je, dia pun duduk atas bumbung. Bila hujan lebat, air pasang, dia mula dah rasa tak senang dah. Nanti banjir lagi dah. Oh, dah takut lain macam dah. Akhirnya pindah duduk jauh pada sungai, tak berani dah. Sebab trauma. Begitulah juga keadaan Nabi Nuh dan juga orang-orang Islam, anak-anak Nabi Nuh dan umat Islam yang berada dalam bahtera ini. Lepas kering tu dan juga terdampar di puncak Bukit Judi ni, Gunung Judi ni, mereka ni pun rasa masih trauma, masih dalam ketakutan. Lalu kata Allah Ta'ala janjikan apa yang pertama ialah bisalamin. Turunlah dengan selamat, yakni Allah Ta'ala menjanjikan keselamatan kepada mereka. Tak apa, turun. Keselamatan kamu itu berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi Allah Ta'ala jamin, tak apa, turun, insya-Allah selamat. Kamu berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, dan berkat daripada kami. Dijanjikan keberkatan, yakni kelak bila kamu dah turun, maka di sana Allah Ta'ala memberikan keberkatan, yakni memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak berupa rezeki. Dijanjikan di sana ada makanan yang akan ada, rezeki makanan yang melimpah ruah. Keberkatan dari sudut apa? Dari sudut kamu akan berkembang biak menjadi akan memperoleh zuriat keturunan yang ramai. Ini juga keberkatan. Ya. Dulu kita baca berapa orang sangat yang ikut serta dan Nabi Nuh di dalam bahtera ini. Ya. Sebab itulah disebutkan bahawa antaranya Nabi Nuh ini digelarkan sebagai Abal Anbiya dan Abal Khalq, ayah Nabi-Nabi dan juga ayah kepada semua makhluk, yang ayah kepada manusia. Kerana antara daripada zuriat keturunan Nabi Nuh itulah anak-anaknya ini telah bertebaran di muka bumi ini. Anak-anak Nabi Nuh lah, zuriat keturunan Nabi Nuh inilah yang telah pergi ke serata dunia ni lah, ke serata dunia. Baik. Mana tadi dia sebut ya? Jadi dijanjikan dengan keselamatan dan keberkatan. Kepada siapa? Kepada kamu, wahai Nuh, dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Ya. Iaitulah kepada umat yang beriman. Yang beriman daripada zuriat keturunanmu. Kata ulama, ayat ini beritahu pada kita, bukan setakat keselamatan dan keberkatan itu diberikan kepada Nabi Nuh dan umatnya yang ada pada waktu itu, bahkan juga kepada semua zuriat keturunan yang lahir selepas itu, selagi mana mereka ini beriman dan beramal soleh, mereka dijanjikan dengan keselamatan dan keberkatan dunia dan juga akhirat, tuan-tuan, dua-dua. Di samping itu kata Allah, dan dalam pada itu ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia sahaja. Kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia ada nota kaki, disebut apa? Dia kata, yakni orang-orang yang beriman yang turut dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh itu.
Kemudian berkembang zuriat keturunan mereka lalu menjadi beberapa umat yang berlainan bahasa dan bangsanya, dan banyak pula di antaranya yang kufur ingkar. Akhirnya golongan yang ingkar itu akan dikenakan azab dengan sebab keingkarannya. Jadi Allah Ta'ala beritahu dah, nanti daripada zuriat keturunan Nabi Nuh alaihi salam ini, yang daripada yang lahir daripada anak-anak Nabi Nuh sendiri, ya, maka ada zuriat keturunan mereka, ada yang beriman dan beramal soleh. Mereka ini beroleh keselamatan dan keberkatan dunia dan akhirat. Dan ada satu puak lagi keturunan mereka yang kemudiannya menjadi golongan yang kufur, yang engkar. Mereka ini diberikan kesenangan dunia, tetapi di hari akhirat kelak, oleh kerana mereka kufur dan ingkar, mereka akan menerima azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita awal dah tak. Kalau kita kata dah selamat itu, takkanlah lepas tu ada pula zuriat keturunan yang kafir. Itulah yang berlaku. Ya, itu yang berlaku setelah berlalunya masa. Berlalunya masa yang panjang, yang jauh, mereka dah lupa balik. Tuan-tuan, kita ni tak payah lama lah tak. Dulu tsunami tahun berapa dulu tak? 2004. Lama juga lah. Rasa macam baru lagi, tapi dah lupa dah. Yang peristiwa yang tak payah lama tuan-tuan, Covid dah, Covid-19 tu tak. Rasa-rasa macam tak ada apa dah tak? Tak ada apa dah. Bila dah semayang duk rapat-rapat apa semua, dah tak pakai lagi topeng apa semua ni, macam tak ada apa dah. Lupa dah. Hari tu juga takut benar tak. Ya, takut benar kita semayang pun tak boleh rapat-rapat. Yang dulu boleh semayangnya AJK je, berapa orang sangat lah. Lepas tu 40 orang. Kemudian tambah lagi, kurang tambah akhirnya, ya. Tapi ada saya bercakap dengan adalah AJK satu tempat tu, AJK masjid. Dia kata rupa-rupanya bila ambil nama ni, hadir ke masjid, bila cek-cek, dia kata rupanya ada anak Korea ni yang memang tak sembahyang Jumaat langsung sejak dulu lagi. Bila cek-cek balik, namanya ni tak pernah ada. Tak pernah ada. Maknanya rupanya memang dia tak datang sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu tak tahu dia tak. Tak datang sembahyang Jumaat. Sejak sebelum Covid, masa Covid, lepas Covid tak datang juga. Sebab tengok cek nama memang tak ada. Baik. Sebab kita bila dah boleh datang ramai tu, penuh masjid tu pun, nama ambil lagi tak? Nama kena catat lagi. Takut ada jangkitan, boleh cari lagi tak? Cumanya bila cek pun, bila dah kata boleh datang penuh masjid pun, tak datang juga. Masya Allah. Baik. Jadi begitu diceritakan, ya. Cumanya yang beriman, yang beramal soleh, mereka akan mendapat kejayaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Manakala yang kufur ingkar ini, mereka hanya memperolehi kesenangan duniawi yang sementara, kemudian akhirat kelak mereka akan menerima azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tutup kisah Nabi Nuh ini menyatakan, kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara yang gaib, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Jadi kisah Nabi Nuh ni orang Arab sendiri pun tak tahu. Kerana apa? Dah lama sangat dah. Ya. Zaman Nabi ni dengan zaman Nabi Nuh ni sangat, mungkin dah ribuan tahun dah. Dah beribu tahun. Jadi kisah tu pun dah tak tahu. Allah Ta'ala cerita balik kisah ni. Yang mana ini adalah termasuk kisah-kisah yang maknanya perkara yang gaib, perkara yang tak diketahui oleh manusia, yang kemudiannya diceritakan oleh Al-Quran secara benar, secara tepat tentang apa yang pernah berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala menyatakan, oleh itu bersabarlah.
datang perintah Allah, Allah Ta'ala ingatkan Nabi, oleh itu wahai Muhammad, bersabarlah. Disinilah kalau kita lihat antara hikmah dalam surah Hud ini, tiba-tiba Allah Ta'ala bawa kisah Nabi Nuh. Selepas ni dibawa pula kisah Nabi Hud, supaya Nabi mengambil iktibar pengajaran daripada perjuangan saudaranya Nabi Nuh alaihi salam di dalam berdakwah. Maknanya berdakwah ni kena sabar, wahai Muhammad, kena sabar. Ya. Sampai tahap tengok Nabi Nuh ni bukan setakat kaumnya tidak beriman, anak dia, isterinya sendiri pun tidak beriman. Bahkan dibinasakan oleh Allah di depan mata dia sendiri. Tak. Maka kamu wahai Muhammad apabila menghadapi tentangan daripada kaummu, daripada kaum kerabatmu sendiri, daripada musuh-musuh yang berbagai, maka dalam dakwah ni kena banyak sabar. Ya, kita ni pun nak ajak orang ke arah kebaikan, ajak orang kepada Islam, kena banyak sabarlah, kena bersabar. Ya, sebab tu Allah Taala sebut, datang ayat fasbir, maka bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik yang dia membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kamu bertakwa dan kamu bersabar, Allah Ta'ala menjanjikan kejayaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dengan syarat kamu sabar, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni kena ambil lah dua ingatan tadi, iaitulah kena sabar dan kena kita memastikan kita ini adalah tergolong dari kalangan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dengan sabarnya Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh dan zuriat keturunannya yang beriman diselamatkan oleh Allah, sedangkan kesemua manusia yang kafir, yang kufur pada zaman itu, kesemuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi itulah yang sempat kita bincang malam ni. Kisah Nabi Nuh alaihi salam dia habis di situ. Dan sebenarnya kisah Nabi Nuh ini dia memang syarat dengan berbagai bentuk pengajaran yang boleh kita ambil lah, yang boleh kita ambil sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ni janganlah jadi seperti umat Nabi Nuh tadilah yang menyeleweng, kerana Allah Ta'ala dah ceritalah dari kalangan keturunan zuriat keturunan Nabi Nuh ni ada yang beriman, ada yang tetap kekal di atas iman, dan ada yang kemudiannya menjadi golongan umat yang kufur dan engkar, dan mereka telah diberi amaran Allah dengan azab yang pedih di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Ya, boleh. Baik. Kalau kita lihat pada zahir inilah, pada zahir ini, kalau kita lihat orang-orang Kristian pun mereka, ataupun orang Yahudi ni, mereka ni ada juga buat kisah Nabi Nuh. Ya, kisah Nabi Nuh ada mereka, tapi versi mereka itu tak samalah. Ya, versi mereka itu tidak sama. Ya, maknanya ada disebut kisah mereka, tapi tidak sebagaimana kisah yang disebut secara benar di dalam Al-Quran. Jadi kadang-kadang mereka ini hanya mereka menokok tambah cerita-cerita itu, sehingga dia ini, cerita itu sendiri telah lari daripada peristiwa yang sebenar yang pernah berlaku. Peristiwa sebenar yang pernah berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam sendiri. Sebab memang ada filem dibuat tentang Nabi Nuh. Tapi kalau kita tengok cara filem tu, kalau kita tengok
mereka ni tak menjaga pun, tak jaga pun, kita kata antaranya apa tadi, bahawa Nabi Nuh ni adalah seorang Nabi dan Rasul yang maksum, dan seumpamanya itu, tidak ada pun mereka buat. Mereka tak pelihara perkara-perkara begitulah. Bahkan kadang-kadang tu ditunjukkan Nuh ni seperti orang biasa. Bahkan ada juga mereka buat cerita lain, maknanya daripada cerita Nabi itu, Nabi Nuh, dia buat cerita lain pula, dengan dengan kita kata dengan pelakon-pelakon yang lain, tapi diadaptasi daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi mereka ni tidak beradab dari sudut itulah. Tapi kita insya-Allah, sebenarnya cerita ni sepatutnya kalau nak difilmkan pun, naklah difilmkan dengan cara yang benar lah, supaya diambil pengajaran. Jadi sebenarnya cukup dengan penceritaan seperti ini dah pun dah cukup dah. Kerana matlamatnya, sebab Al-Quran ni tuan-tuan, kalau kita lihat 1/3 daripada Al-Quran adalah qasas, yakni kisah-kisah umat terdahulu. 1/3 kandungan Al-Quran, ayat-ayat berkaitan dengan kisah umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Adalah untuk diambil i'tibar, bukan sekadar kita kata seperti cerita-cerita dongeng yang diceritakan untuk menghiburkan hati, tidak. Tetapi cerita ini semuanya syarat dengan pengajaran, i'tibar dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Cuma dalam tafsirnya tak adalah disebut tentang ada kisah disebut dalam Taurat, dalam Injil. Tapi setakat yang saya tahu, memang mereka ini kenal Nabi Nuh tu, memang akan mereka tahulah, dan mereka buat filem. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا منكم. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ni standard